وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Berbahagia dan imam seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya ibu-ibu dan bapa-bapa. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat keberkatan dan rahmat serta kemaghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada malam ini kita sambung balik kitab kita 40 hadis penawar bagi hati susunan Abu Ali Al-Bandari. Maka pada bulan lepas kita berhenti pada muka surat 9, pada muka surat 9 maksud hadis. Maka pada malam ini kita sambung pula maka hati yang baik. Maka hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badannya berbuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seseorang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi fitrah yang semula jadi, yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar inilah terletaknya hukum taklif ataupun hukum-hukum syara' kepada seseorang, yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala pada bulan yang lepas, pengarang mendatangkan satu petikan hadis sahih daripada baginda Nabi SAW, yang mana Nabi beritahu kepada kita sesungguhnya dalam diri kita ni, dalam tubuh badan manusia yang Allah cipta ini, adanya sebetul daging. Sekiranya daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh badan, dan juga baiklah segala tindakan dan juga perbuatannya. Tapi kalau hati tersebut hati yang tidak baik, hati orang Kedah panggil siap hijau, hati yang tidak baik, hati yang busuk, hati yang berkarat, maka natijah dia, perangai dia ataupun tindakan dia sama juga dengan dalaman dia yang kotor, iaitu dia amalan ataupun kerja dia juga tidak baik. Maka pada malam ni pengarang menyatakan bahawasanya sesungguhnya hati kita inilah yang menentukan sama ada kita ni buat baik ataupun berbuat perkara yang tidak baik, semua main daripada hati. Sebab itulah dalam syarah Al-Imam Nawawi hadis 40 awal sekali dia bawa hadis yang cukup penting kepada setiap orang yang beriman kepada Allah. Apa dia hadis dia? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya permulaan sesuatu kerja, sesungguhnya permulaan sesuatu perbuatan itu mestilah dengan niat. Kalau niat kita baik, insya-Allah kerja baik. Kalau niat kita tidak baik, maka kerja kita buat pun boleh jadi akan mendapat dosa, boleh jadi juga tidak akan diterima terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bertimbang niat kita kena bagus. Maka kata pengarang, hakikat ataupun permulaan hati manusia ini ada dua sifat. Sifat kita hak Allah jadikan mula-mula dulu semenjak datuk nenek kita Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga Sayyidatuna Hawa alaihi salam. Hati kita dia ada dua sifat, dua perangai.
Yang pertama, kata pengarang, hati manusia ini sukakan kepada kebaikan, sukakan kepada ketaatan, sukakan kepada perkara yang diredai, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu hak pertama. Yang kedua, kata pengarang, apa dia? Fitrah kejadian hati manusia ini, dia benci kepada segala jenis kemaksiatan, benci kepada segala jenis kemungkaran, benci kepada segala benda yang mendatangkan kemurkaan, bahkan boleh mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu hati kita. Maka bila hati cantik, akal berwaras, maka Allah Subhanahu wa taala taklifkan ataupun tanggungjawab bagi amanah kepada kita, apa dia? Untuk ikut apa yang diperintah oleh Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal kita elok tak gila. Orang gila tak wajib sembahyang, pasal dia apa? Pasal dia tak waras. Orang yang waras macam kita saja diwajibkan sembahyang, sembah Allah. Tapi kalau hak waras pun tak mau sembahyang, penyegan nak sembahyang, kadang-kadang saja tinggal sembahyang, lebih teruk pada orang gila. Hak ni sebab saja-saja buat gila. Masya Allah. No? Ni mana ni dia cengih ni, bila lama dia kena cengih, mana dia boleh lembut kan? Mana dia boleh lembut, ngaji lembut dia nak habis kan? Apa? Iaitu hati kita pertama suka kepada kebaikan, yang kedua benci kepada maksiat. Sebab itu para ulama ajak kita satu doa. No? Mungkin bapak-bapak keluar lagi boleh ambil doa ni. No? Boleh ambil doa ni. Kalau ada anak 10, ambil 10. Ada anak 20, ambil 20. Kalau ada isteri 4, ambil 5. Isteri 4, Pak Long seorang jadi 5. Kan? Apa dia? Ulama ajak kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disuruh, yang disarankan oleh para alim ulama, apa dia? Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana ya arhamar rahimin. Di doa yang disarankan oleh para alim ulama. Apa dia maksud dia? Allahumma aslih qulubana, ya Allah, cantikkan hati kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, cuci balik hati kami yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak titik hitam daripada maksiat demi maksiat yang kami lakukan. Aslih qulubana, percantik balik kami punya hati ya Allah. No, hati ini penting, masya Allah. Yang kedua, wa azil uyubana, tutup juga segala aib kami, tutup segala benda-benda yang kami lakukan sebelum ini, benda yang bila orang tahu boleh mendatangkan malu kepada diri kami, iaitu maksiat kita. Minta supaya Allah tutup aib kita. Sebab itu ulama kata haram kalau kita pergi cerita dosa hak kita buat orang. Masya Allah. Kan? Sebagai contoh, hamba Allah ni dulu dia pernah zina, contoh. Tapi apa kat jiran yang hamba nak tahu dah, sudah aku tobat dulu ni, jadi tok depan masjid kita ni, dia kata aku dulu ni kira tik zina ni tak. Oi, zina ni tiap-tiap malam. Masya Allah, hukum dia haram. Kata apa? Mendekahkan aib dia kepada orang. Tu dedah aib kita pun dosa, apatah lagi duk dedah aib orang. Kadang-kadang kita pun tak tahu dia buat ke, dia tak buat ke. Masya Allah. Dia duk pergi tuduh kawan ni balas punggung siapa tak tahu, dia pun tak tengok. Masya Allah. Maka benda ni haram. Kan? Benda ni haram. Jadi Pak Dong kata, oh Ustaz ni bulan lepas cantik dia duk sembang bab Nabi, kau ni malam ni duk main punggung. Kata apa pula? Dah, benda ni yang berlaku dalam negara kita. Masya Allah. Ya, pasal apa? Hati tak baik. Sebab itu wa azil uyubana, kena minta ya Allah tutup aib kami, tutup segala cacat celah maksiat yang pernah kami lakukan kepadamu ya Allah. Yang ketiga, ulama sebut dalam ayat ini wa tawallana bil husna, ya Allah bimbinglah kami ya Allah, lorongkan kami ya Allah, bantulah kami ya Allah bil husna, agar sentiasa buat benda-benda yang baik, agar sentiasa duduk dalam keadaan
mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita minta ke Allah. Yang keempat, ulama suruh kita berdoa, wa zayyinna bittaqwa, engkau hiaskan diri kami ya Allah, engkau cantikkan diri kami ya Allah, luaran dan juga dalaman, bittaqwa, dengan sifat ketakwaan, dengan sifat orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena minta. Memang kita dah beriman dah, tapi kita nak kuatkan lagi, nak kejarkan lagi, nak kukuhkan iman kita kepada Allah. Di samping kita berdiam, kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, ustaz, takwa ni penting sangat ke ustaz? Kami ni dah beriman dah ustaz, tak gaduh kot nak takwa ni. Maka para ulama nak bagi tahu kepada kita penting tak pentingnya takwa ini, sehingga kan bila tok khatib naik atas mimbar seru orang bertakwa, hukum dia adalah wajib. Kalau tok khatib naik perang 3 jam naik khutbah, masya-Allah, tapi di awal khutbah dia tak ada orang bertakwa kepada Allah, maka khutbah Jumaat tersebut tidak sah. Bila khutbah tidak sah, sembahyang Jumaat pun tidak sah. Kenapa? Takwa tak sebut di awal tu. Satu orang berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia tanya, ya Amirul Mukminin, man taqwa? Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Jawab Sayyidina Ali, at-taqwa hiya, sesungguhnya takwa yang sebenar ada 4 ciri, dia kata. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kalau orang tu betul-betul bertakwa, dia akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, dia sentiasa beramal dengan Quran. Al-Quran kata haram, dia kata haram. Al-Quran kata halal, dia kata halal. Al-Quran melarang mencela orang, dia tak cela orang. Pasal apa? Dia orang yang bertakwa. Yang ketiga, yaitu wal ridha 'anil qalil, sentiasa redha dengan rezeki walaupun Allah bagi sikit saja kat dia, dia redha pasal dia bertakwa. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, sentiasa buat persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni ciri orang yang bertakwa. Apa dia? Ulama suruh kita doa, wa zayyinna bittaqwa, ya Allah hiaskan kami dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Seterusnya, wajma' lana khairal akhirati wal ula, dan berikan kami kepada kami ya Allah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Kita minta. Last kali, warzuqna ta'ataka ma abqaitana ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah dengan nikmat kesempatan, nikmat umur yang Engkau anugerahkan kepada kami Allah, berikan kepada kami untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, kewajiban demi kewajiban, perintah demi perintah kepada-Mu ya Allah, sementara kami masih hidup. Masya Allah, ini tak doa yang disarankan oleh para alim ulama kepada kita. Mudah-mudahan bila kita sentiasa minta kepada Allah, Allah akan memakbulkan permintaan dan juga hajat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pemberiannya kepada insan dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dan juga Allah menurunkan kitab-kitab untuk menjadi pegangan dalam hidup di dunia ini dan untuk menjamin kebahagiaan mereka di hari akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan, mereka akan mendapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada jalan kesesatan yang dimurkainya. Maka
Pengarang menyebut bahawasanya manusia yang beriman kepada Allah ini, Allah bagi kepada kita satu advantage ataupun satu keistimewaan, terutamanya kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutuskan kamu, kami hantar kamu mai ke atas muka bumi illa melainkan rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Masya-Allah. Maka itu yang pertama. Bila Allah hantar mai Nabi, pengarang menyatakan pula Allah turunkan kitab pula. Kitab di sini apa dia? Iaitu Al-Quranul Karim. Nak bagi tahu apa? Nabi pun tak boleh berdakwah ikut suka, ikut akal yang Allah bagi, tak boleh, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kena berdakwah kepada manusia, kena ajak manusia, kena tarbiyah manusia, kena canai manusia dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Nabi ajar kita dengan Quran, dan Nabi ajak kita arak tak boleh minum, tu ajak daripada mana? Daripada Al-Quran. Sembelihan untuk berhala diharamkan, tak boleh. Pasal apa? Nabi harap Allah sebut dalam Quran. Apa dia lagi? Berjudi tak boleh, tikam berekor tak boleh, sport tutu tak boleh. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran. Masya Allah. Ya, kalau Nabi sebut dengan mulut Nabi tanpa apa? Tanpa hujah, iaitu tanpa Al-Quran kalamullah, maka akan menjadi pertikaian di antara umat manusia pada zaman tersebut. Lebih-lebih lagi akan menjadi pertikaian dalam kalangan orang kafir Quraisy, yang mana mereka ni 24 jam duk attack Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kan? Mereka duk attack Nabi ni. Muhammad dah buta huruf, tak boleh baca. Lagu mana dia boleh ajak apa ni? Sedangkan dia buta huruf. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran nak membuktikan bahawasanya Muhammad adalah benar. Ya, di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah zahirkan kepada baginda Nabi, supaya Nabi sampaikan kepada orang-orang bukan Islam pada zaman tersebut, dengan bertujuan nak beritahu Muhammad memang Rasulullah, Muhammad bukan ayah bin, Muhammad bukan Qasim Ahmad, Muhammad bukan orang yang sesat. Dah Allah buat turun surah Yasin. Masya Allah. Surah yang kita baca tiap-tiap Khamis malam Jumaat tu, walaupun ada orang kata bid'ah masuk neraka, hatu biar pergi mereka. Yang penting kita baca. Mereka hak kata tu pun kadang-kadang tak baca pun. Masya Allah. Saja cari pasal. Saja cari pasal. Yang orang nu bid'ah, orang ni bid'ah, hak nu bid'ah masuk neraka, main buat tahlil bid'ah. Masya Allah. Bid'ah kata hak dia pakai handphone tak ada bid'ah pula. Masya Allah. No? Apa dia? Surah Yasin tu Allah berturun nak tunjuk kepada orang kafir bahawasanya Muhammad ini memang Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu, iaitu Muhammad, laminal mursalin, adalah daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya apa? Pentingnya Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka bila kita ikut Al-Quran, Al-Quran akan memberi jalan petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita tak mau ikut Quran, lawan Quran ni sampai hangit. Masya Allah. Lawan Quran ni sampai hangit, lawan tetap lawan. Ditambah nak lihat ayat ada lawan semua dengan Quran dia lawan. Masya Allah. Bila lawan Quran, tempat kita dalam neraka. Kita kena beriman dengan Quran, ikut Al-Quran, kerana syarat nak masuk dalam syurga Allah kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang
orang yang beriman, hal adulukum, mau ke tak mau aku tunjuk kepada kamu tijarah, satu perniagaan, satu perdagangan, satu MLM. Bila kamu buat perdagangan MLM ataupun bisnes ini, kata Allah, natijah dia tunjikum min azabin alim. Boleh apa? Boleh selamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu azab neraka. Cara dia dari mana? Allah sebut ayat selepas tu apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Syarat nak lepas daripada azab neraka, azab yang pedih, kemurkaan Allah, yang pertama kena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut kata beriman kepada Allah, kena beriman juga kepada apa yang diturunkan oleh Allah, termasuklah Al-Quranul Karim, kerana dia kalamullah. Yang kedua, wa rasuli, kena beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa agama apa? Nabi bawa agama Islam, kena ikut Islam. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, kamu nak lepas daripada azab yang pedih, azab neraka, kemurkaan Allah, iaitu kena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kaitan wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, Allah sebut dua cara. Yang pertama, bi amwalikum, dengan harta kamu. Kan takung tak dah kan, pastikan buruh semua hak bukan kalau dia buruh hak lebih kalau dia buruh RM1 tak ada beda. Buruh RM5 ke, buruh RM10 ke, buruh RM50 ke, buruh hak kalau betul tu lagi bagus RM100. Masya-Allah. Kenapa? Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kamu. Nah, kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila awal memeluk Islam. Awal dia peluk Islam, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Yang pertama, dia memerdekakan hamba sahaya dia, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Masya Allah, merdekakan hamba dia agama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia menginfakkan sebahagian daripada harta dia. Disebutkan oleh ulama, bila dia masuk Islam, dia infak harta dia awal-awal memeluk Islam sebanyak 40,000 dirham. Masya Allah. Satu dirham dan ni kita kira lah 100 contohlah, kan, kali dengan 40,000 dirham, banyak mana kalau kita kira dengan harga zaman lah. Masya Allah, tu baru memeluk Islam. Kita ni keluar perut jelek-jelek Islam lah, tu pun kedekut di hidung masjid. Masya Allah. Bukan di sini dah cerita di Lombong Mah biji timah bagi di Lombong Mah pasal banyak hak kedekut. Masya Allah. Kan? Tapi Abu Bakar As-Siddiq awal memeluk Islam, bagi 40,000 dirham kepada baginda Nabi dengan bertujuan supaya apa? Perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan lancar. Kalau apa? Kalau ada duit, ada ekonomi yang kukuh, baru boleh berjaya. Masya Allah. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Allah sebut di akhir ayat tersebut, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan perkara sedemikian, kalau kamu tahu betapa besarnya pahala, betapa besarnya fadilat yang aku nak bagi kepada kamu, sekiranya kamu beriman kepadaku, beriman kepada Muhammad, berjuang di atas jalanku, kata Allah, maka perkara tersebut adalah terlebih baik untuk kamu, wahai manusia, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Masya Allah. Tapi umat Islam banyak yang tak tahu. Dan banyak yang tak tahu. Bila dia buat duit dan tabung, dia tak nampak Allah tulis pahala dia. Tu kadang-kadang tabung lalu dia buat dina. Tak siap dia minum pun elok dah. Tapi dia tabung lalu dia buat dina, dia buat gabu-gabu, macam-macam buat dah. Masya Allah. Ya, macam saya bicara di khutbah Jumaat di Masjid 9 Bangat Jaya. Kita duduk tahmilah ni, perang dia tolak tabung. Bila tolak tabung sampai depan seorang hamba Allah ni, hak awal tadi ni, duk main handphone, WhatsApp, Telegram, Kilogram, semua duk main. Masya Allah. Waktu kita duk ni, duk khutbah. Bila tabung lalu dandan lena, Masya Allah, perangai teruk. Orang mana tak tahu, tapi tengok cara tu bukan orang seorang dia, orang lain, orang luar kan. Dan duduk depan dia pejam mata. Dia berdengar daya lepas hujung nak, apa boleh celek balik. Masya Allah. Sebab tak nampak pahala Allah nak bagi dia.
Kan macam tu juga kita bila masuk dalam jamban masjid ke, tandas masjid ke, tengok potong ada tapak kaki, kadang-kadang berat tangan ni nak pergi cerok bagi elok balik. Masya-Allah, pasal tak nampak pahala yang Allah nak bagi walaupun kita cerok jamban bagi bersih. Masya-Allah. Nah, orang yang bersihkan rumah Allah ini adalah orang yang paling mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pada zaman Nabi SAW, ada seorang hamba Allah ni dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, waktu tu Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada, maka para sahabat yang buat urusan jenazah dia bagi mandi, kafan, sembahyang dan kebumikan hamba Allah tadi. Bila ke bumi, lepas ke bumi, sahabat semua balik. Kebetulan baginda Nabi lalu kubur kawan tu. Ya, bila lalu kubur kawan tu, tiba-tiba Nabi menghirup bau yang cukup wangi seperti mana kasturi. Masya Allah, kubur. Bila kubur tu tiba-tiba Allah bagi mukjizat kepada Nabi, boleh cakap dengan penghuni kubur baru meninggal tadi ni. Masya Allah. Nabi tanya dia, wahai hamba Allah, apa yang Allah telah sediakan kepada kamu di alam kubur sekarang ini? Cuba cerita mai dekat saya. Tell me, wahai lelaki. Masya Allah, dia kurang betul lah. Tell me, dia nak tidur halin ta'ati, tak baru mana. Nabi kata, cerita tengok mai ke aku, apa yang Allah bagi kepada kamu di alam kubur sekarang ini, dan ketika mana kamu duduk di alam kubur ni, apa nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Cerita mai tengok. Masya Allah. Maka ditakdirkan oleh Allah, mayat tadi ni boleh cakap. Masya Allah, ni Allah Maha Berkuasa ni. Kan, mayat ni boleh cakap, Nabi tak lari. Masya Allah, ni hebat ni. Kalau kita dah duduk tepi kubur, dia boleh cakap mayat Qazan, pakat balik dia wudu ya. Masya Allah, silap-silap menjik pun tak main dah. Dia kata, dia kata jawab orang kami, kubur tu orang cakap. Masya Allah. Tapi Nabi tak lari. Masya Allah, ni hebatnya Nabi SAW. Maka si penghuni kubur dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang kamu cerita dekat kami waktu hidup dulu ya Rasulullah, semua betul belaka, tak ada kamu. Semua betul belaka, tak ada yang bohong. Kamu suruh kami banyakkan amalan ibadah, kamu suruh kami buat kebajikan banyak-banyak, kamu suruh kami buat pahala banyak-banyak. Pasal bila duduk dalam kubur, Allah bagi nikmat, Allah bagi kesedapan, Allah bagi kelazatan. Maka sekarang ini ya Rasulullah, apa yang kamu bagi tahu waktu aku hidup dulu, aku dah rasa semua dah sekarang ya Rasulullah. Masya Allah. Dia bagi tahu, ya Rasulullah, aku sekarang duduk di alam kubur, aku diberikan pakaian yang cantik ya Rasulullah. Aku diberikan pakaian yang cantik, yang segak-segak ya Rasulullah. Kubur aku dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur aku berbau harum ya Rasulullah, dan kubur aku terang benderang ya Rasulullah. Masya Allah. Habis dah lelaki tu kata, namanya tu kata, maka Nabi balik bertanya sahabat. Nabi tanya, wahai sahabat, kubur wangi tu kubur siapa dia? Beritahu siapa dia penghuni kubur tu. Tak sah aku duduk sembang dengan dia dekat ni, dia dapat nikmat macam-macam dalam kubur. Masya Allah. Sahabat kata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang kamu bercakap tadi ya Rasulullah, kuburnya berbau harum itu ya Rasulullah, adalah ketika mana dia hidup di atas muka bumi Allah, dia sentiasa membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur wangi. Masya Allah. Maka Pak Long belum balik ni pastikan tengok tik cicak gawi seorang tu, gawi tik cicak orang tu dapat pahala. Masya Allah. Esok komen penyapu sawang pakai duk tenyeng sawang, saya itu imam yang seorang yang halin semua duk puga sawang bakar tu tak dicerita lah. Nampak hak sikit-sikit tu cari pila apa dia? Pasal ni nak dapat apa hak Allah bagi kepada sahabat Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, yaitu iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis selalu menggoda hati manusia dan ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada di hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu syahwat, tamak,
cinta dunia dan sebagainya. Iblis tidak akan berputus asa dari mencapai matlamat yang telah disumpahkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia dari matlamat hidupnya yang sebenar. Maka kita ada dua musuh. Kita manusia ni, termasuk saya, ada dua musuh. Yang pertama musuh yang kita nampak, iaitu daripada manusia sendiri. Yang kedua musuh yang kita tidak nampak, iaitu daripada golongan makhluk halus ataupun iblis dan juga syaitan. Iblis dan juga syaitan ini tugas dia satu saja, menyesatkan anak cucu Adam. Menyesatkan anak cucu Adam. Sebab itu ketika mana Allah mencipta Nabi Allah Adam AS di dalam syurga, Allah cipta Nabi Allah Adam AS di dalam syurga. Kisah ini disebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang dikarang oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Dia cerita dalam kitab itu, selepas Allah cipta Nabi Allah Adam AS, cantik dah Allah cipta, elok dah. Dan ketika itu bila dah siap dah, Allah tiupkan roh masuk ke dalam seluruh tubuh badan Nabi Adam AS. Ketika itu kata ulama, wajah Nabi Allah Adam berseri-seri, bercahaya, Masya Allah. Maka timbul persoalan, ustaz tu cahaya siapa ustaz? Dalam syurga waktu Allah suruh tersikit muka Nabi Adam tak? Tak. Kata ulama dalam kitab tersebut, cahaya yang ada pada wajah Nabi Allah Adam itulah cahaya baginda Nabi SAW. Masya Allah. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab dia Sirrul Asrar. Dia beritahu apa? Sesungguhnya setiap kejadian yang Allah cipta di atas muka bumi dan juga di langit no, di planet luar daripada bumi no, dengan satu sebab sahaja. Kalau tak kerana satu sebab ni, Allah tak cipta apa. Kita tengoklah, Masya Allah. Disebut Allah cipta semua ini kerana untuk apa? Untuk alam yang Allah cipta ini menyambut kelahiran baginda Nabi SAW. Kalau tak kerana Muhammad, maka Allah tak cipta dunia, Allah tak cipta Nabi Allah Adam AS. Dia hebat semua Nabi kita ni. Nabi kita hebat sungguh, tapi ramai lagi orang kata mau ikut Nabi. Sehingga kan Nabi Allah Adam sendiri mengiktiraf akan apa? Keistimewaan umat Muhammad SAW. Nabi Adam sendiri kata, apa dia? Yang pertama kata Nabi Allah Adam AS, sesungguhnya aku melakukan satu kesalahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan aku di atas muka bumi dan Allah memisahkan aku dengan isteri aku Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Akan tetapi umat Muhammad pagi, petang, siang, malam, setiap masa bermaksiat kepada Allah, Allah tak pernah pisahkan mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Kita, Masya Allah, kan, kita buat dosa balik rumah lagi, tak pernah tengok bini kita hilang. Hilang tu pun mungkin dia dipekan nak disayok kita. Lepas tu dia balik ya. Masya Allah, tu kita. Tapi Nabi Allah Adam AS turun teh muka bumi, Allah pisahkan dia dengan isteri dia Sayyidatuna Hawa, kata ulama, selama 40 tahun. Masya Allah, lama masa. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi Allah Adam AS, sesungguhnya aku buat maksiat kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Dalam keadaan berpakaian, maka Allah turunkan aku di atas muka bumi dalam keadaan bertelanjang bogel. Masya Allah. Tapi umat Muhammad buat maksiat kepada Allah dalam keadaan berbogel. Dalam keadaan berbogel. Kalau kita zaman ni berzina, bogel, Masya Allah. Mana ada orang isyak okok bogel? Ada orang peningnya isyak okok bogel. Duduk rumah sewa seorang-seorang, duduk berak dia bogel. Apa sebab? Isyak okok. Orang hak isyak okok, kata ulama, hak paling montok ni, Masya Allah. Masjid Timah ada isyak okok, masjid lain ni saya tak tahu ni, Masya Allah. Kalau ni ramah dia, guru dia sendiri beritahu apa dia, orang hak isyak okok ni paling montok, Masya Allah, paling montok. Dia lalu bilang, jadi kalau dia kata ustaz ni pasal kena aku bulan depan dosa dia panggil dah. Kata pak montok.
Orang isap rokok ni, dia masuk jamban pun isap dia. Dia masuk jamban, dia isap lagi, Masya Allah. Tapi bila kita suruh dia makan nasi dan jamban, dia tak mau makan, dia kata kotor. Tapi bila dia masuk dan jamban isap rokok, dia kata tak kotor, dia kata lagi sedap, Ustaz, hak bawah turun, hak atas masuk, Masya Allah. Kan, dia duduk isap sedap, gudang garam, hak asli punya, beli di Surabaya, Indonesia, Masya Allah. Sedap. Duk sembang tak dengan jiran sebelah. Oh, peluk. Hak bawah tu peluk. Dia tak sedap. Masya Allah. Kawan dia kata, hang tak berubah kan? Dia kata, aku tak berubah, aku sedap. Dia kata, padahal kawan sebelah ni sekarang nak hati dah, botek dia. Masya Allah. Nak bak-bak punya pengodok orang isap rokok ni. Tapi kata Nabi Allah, Adam umat Muhammad buat maksiat, buat kemurkaan kepada Allah dalam keadaan berbogel, Allah tidak pernah melondeh pakaian mereka dengan serta-merta, akan tetapi Allah sentiasa bagi pakaian pula kepada mereka. Masya Allah. Pernah dah kita syokok tengok-tengok kali ke wah dah ada apa dah hilang dah, Allah tarik. Pernah dah? Tak pernah berlaku. Masya Allah. Pasal apa? Kita umat Muhammad. Pernah dah ibu-ibu di belakang sana, kan? Bukan di belakang sana, di belakang tu hadap main. Bukan belakang ni dah, hak tu belakang hadap main, balik deh tu. Masya Allah. Dia lawan cakap suami dia kata A, dia kata B, suami dia kata B, dia kata A, B. Masya Allah. Dia lawan suami dia. Bila dia lawan suami dia pernah dah berlaku pada diri dia. Bila lawan saja, Allah bogirkan diri dia dengan serta-merta. Tak pernah berlaku. Pasal apa? Pasal kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut bab zina ni 2 bulan lepas. Awal tahun baru ni saya pergi ceramah di hospital kulit. Dia ceramah kuliah Zuhur tu, Masya Allah. Ada depan semua nurse dia, pakar perubatan, doktor, pakar dan sebagainya. Maka lepas sebelum ceramah tu jumpa dengan pegawai agama hospital kulit, dia seorangnya. Maka dia cerita kepada saya mengenai zina ni, Masya Allah. Anak luar nikah. Dia kata, Ustaz, hari saya pergi ceramah tu 16 hari bulan 1 kalau tak silap. Dia dapat statistik anak luar nikah tu setakat 15 hari bulan 1. Saya pergi ceramah esok tu 16 hari bulan 1. Bila main 16 hari bulan tu, saya duduk dalam bilik dia. Dia kata, Ustaz nak tahu tak, tahun 2015 saja Ustaz, sampai kemarin 15 hari bulan 1, statistik orang Islam, anak orang Islam Melayu kita yang melahirkan anak luar nikah adalah 152 orang. Masya Allah. Baru 15 hari ya. Bermakna apa? Kita kira mudah sehari 10 orang beranak luar nikah. Masya Allah. Dia kata, Ustaz ni baru 15 hari, baru 2 minggu dah ada 152 orang. Masya Allah. Kadang-kadang hak mai tu janda pun ada. Masya Allah. Banyak anak luar nikah. Pasal apa? Pasal tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tak ingat akan dosa yang dia lakukan. Kerana hati dia dibaluti dengan apa? Hawa nafsu syahwat yang pengarang kata ni. Masya Allah. Sebab itu iblis ni perangai dia yang saya sebut bulan lepas, muzayyid. Dia menghiaskan benda yang haram, benda yang tak elok di sisi Allah, dia hiaskan bagi dekat mata kita ni nampak cantik. Masya Allah. Islam suruh apa? Tutup aurat. Tapi kita tengok orang hak pakai purda, orang hak pakai tudung labuh, kita rasa biasa, tak ada apa pun, kan? Tapi bila lalu hak punggung pun dia tengok tu, hak jenis tonggik, nampak dorong hati tek boleh tahu. Ni syok ni tak. Dia boleh pula duduk sembang dengan kawan dia. Dua-dua orang pakai leban. Ni leban Malboro punya orang ni. Masya Allah. Pasal apa? Ada duduk sembang di punggung dan ada orang. Masya Allah. Pasal apa? Iblis menghiaskan pada mata dia benda yang haram, yang tak elok, nampak elok di mata dia. Pasal apa? Ni hawa nafsu syahwat. Yang kedua, iblis dia bisikkan dalam diri kita supaya tamak dan cinta kepada dunia. Tamak dan cinta kepada dunia. Sebab tu kata ulama apa dia, bila orang ni terlalu cintakan dunia, dia akan banyak bercakap mengenai dunia.
Kan banyak duk cakap mengenai dunia, kadang-kadang apa tuk bilik dah qomat dah dia duk sembang. Dia kata tu ni padi hang beli berapa bumi ni dah seruk tu tak nak mayang duk kata seruk lagi, masya-Allah. Sedangkan Umar Al-Khattab punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak sembahyang pun takut dah. Disebutkan dalam kitab tajuk dia karamah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicerita dalam tu di antara karamah ataupun perkara luar biasa yang Allah anugerahkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya karamah ataupun benda luar biasa yang Allah bagi kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Umar Al-Khattab ni dia boleh cakap dengan orang yang jauh beratus kilometer, dia boleh cakap, masya-Allah. Ketika mana Umar naik berkhutbah di hadapan para sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah buka hijab dia nampak tentera Islam yang berpegang di Parsi no, dia boleh nampak, yang bahkan Allah zahirkan kepada dia bila dia boleh tengok tentera Islam berjihad di Parsi, dia mendapati bahawasanya ketika itu tentera Islam nak kalah lah, masya-Allah. Tu pertama karamah dia boleh tengok dia. Kita tak niat kan, habis ini ni belakang tak nampak lah tu kita, tapi sahabat Allah bagi boleh tengok jauh beratus kilo atama. Yang kedua, bila dia tengok tentera Islam nak kalah, Sayyidina Umar Al-Khattab dia tempik terus dekat ketua ataupun panglima tentera Islam yang jaga kepimpinan tentera waktu berjuang tu, dia tempik terus kan. Dia kata, hei hampa medok kau ni no, sekali hampa nak kalah. Dia orang dulu lah bahasa dia. Main duduk belah ni sekali hampa kalah. Kalau hampa ikut aku sekali, hampa menang. Maka apa yang dicakapkan oleh Umar sampai di Parsi, masya Allah, hebat sahabat tadi. Dengar dekat ketua panglima tentera Islam ni, dia dengar arahan daripada Umar Al-Khattab, dia pun buat strategi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentera Islam tadi menang, masya-Allah. Hak awal tadi nak kalah, tapi menang oleh kerana apa? Oleh kerana Sayyidina Umar Al-Khattab tempik dia daripada jauh, masya-Allah, hebat sahabat tadi. Umar Al-Khattab diceritakan oleh ulama bila dia ambil sembahyang dia tak ni waktu ambil sembahyang tak kan, waktu ambil sembahyang tak, semakin lama dia duduk dalam wuduk semakin duduk menggigil badan dia, duduk ketak, masya-Allah. Kerana apa? Takut kepada Allah. Kita ambil sembahyang tak lah, hak pertama ketak sejuk dia. Yang kedua ketak pasal apa? Pasal duduk tahan kencing, faham? Duduk tahan kencing. Hak tiga ketak juga pasal dia tahan tik nak dulu mengerti kaki, masya-Allah. Dia tak nak mayang takbir tu Allah, angkat takbir bersumpah pakai sedah, masya-Allah. Tu kita bukan hak ditimah di zibat ilmu, ditimah bagi alhamdulillah tak ada hak jenis besiak dia tahan tak ada no. Maka di antara kemudaratan bila tahan kecil boleh dijangkiti penyakit buah pinggang. Alhamdulillah, jangan duk tahan lama-lama. Nak kencing, pergi kencing terus. Nak berak, pergi berak terus. No? Pasal berlaku kepada adik-beradik saya, bila kita tanya dia pasal apa yang sakit buah pinggang, dua-dua belah lah sakit. Dua-dua belah tak boleh pakai dah. Masya Allah. Dia kata dulu dia bila sembahyang dia suka tahan kencing. Bila sembahyang suka tahan kencing, masya-Allah. Kan dulu waktu dia muda-muda dulu, lah ni pun muda ni umur 40. Waktu duduk zaman mengaji dulu duk tahan efek dia 10 tahun ke hadapan buah pinggang dua-dua rosak. Na'udzubillah min dzalik. Umar Al-Khattab ambil sembahyang dia tak. Sahabat tanya, wahai Umar, pasal apa yang ketak dengan ni? Wahai Umar, kami tak bisa pun. Jawab Umar Al-Khattab, hampa tak tahu lah sagi aku nak sembahyang pada Allah. Hampa tak tahu lah sagi aku nak menghadap depan siapa. Hampa tak tahu lah sesungguhnya sagi aku nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang berkuasa di atas segala sesuatu. Sebab tu dah aku ketak wahai para sahabat, masya-Allah, punya takutnya Umar kepada Allah. Sehingga kan ketika mana Umar dilantik menjadi pemimpin ketika itu, selepas daripada Sayyidina Abu Bakar turun, dia lantik pula Umar Al-Khattab naik jadi pemimpin Amirul Mukminin, masya-Allah. Ketika mana zaman pemerintahan Umar Al-Khattab 2/3 daripada dunia duduk di bawah tangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Kan 2/3 daripada dunia ni, setengah pada bumi ni milik Umar Al-Khattab. Masya-Allah, bukan setengah, lebih daripada setengah. 9/10 oleh Umar Al-Khattab. Masya-Allah. Tapi oleh kerana dia takut kepada Allah, walaupun kuasa dia besar, jajahan takluk dia besar, dia tak pernah gunakan duit rakyat untuk kepentingan diri dia, untuk kepentingan isteri dia, untuk kepentingan anak-anak dia, untuk kepentingan koloni dia. Dia tak pernah guna. Masya Allah. Kenapa? Takut kepada Allah. Sehingga kan satu ketika mana Umar Al-Khattab duduk jalan nak agih sumbangan kepada penduduk dia, nak bagi berang kat rakyat ni. Dia tanggung tengah belakang ni bumi ni yang berisi apa? Makanan asasi penduduk pada zaman tersebut, dengan tepung, dengan ayak, dengan gula, segala macam ni duduk dah. Dia duduk tanggung belakang ni. Dia adalah seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri, seorang agung pada zaman tersebut. Kalau kita fikir logik zaman lah ni, agung memang tak pegang lah benda-benda lagu tu. Pasal apa? Dia orang yang paling tinggi dalam negara. Masya Allah. Tapi Umar Al-Khattab dia gadah dah pegang lah. Bila dia gadah dia punya dia orang pegawai dia pengawal dia ni tanya, wahai Umar, pasal apa yang angkat barang ni? Kamu ni kan pemimpin, kamu ni raja, kamu ni ketua, kamu tak layak nak angkat barang yang seberat ini, wahai Umar. Kami nak tolong galah bagi kat kamu, wahai Umar Al-Khattab. Maka Umar jawab, wahai para sahabat, sesungguhnya bila aku mati esok, Allah nak tanya aku, bukan nak tanya apa. Masya Allah. Sengat tu para sahabat. Masya Allah. Nak punya apa? Punya takut apa? Dia punya apa? Dia punya title dia sebagai pemimpin akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sahabat takut. Tapi orang kita lah gaduh nak jadi gaduh nak jadi, Masya Allah. Kan hak dia nak jadi YB, haknya jadi UB, haknya jadi Kelubi, macam-macam duk ada. Masya Allah. Pasal apa no? Duk nampak al-fulus setiap bulan nak masuk. Masya Allah. Sebab tu al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Kalau hidup duk tuhankan duit, tunggu Allah nak balik apa. Masya Allah. Apa dia? Amanah daripada Allah cukup besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu apa dia? Dia kata sikit, ia akan membisikkan kepadanya suatu kesenangan atau kebahagiaan dunia ini, lalu ia mendorongnya untuk merebut peluang yang ada. Sedikit demi sedikit ditiupkannya semangat nafsu dan syahwat yang telah sedia ada di hati manusia sebagai kesempurnaan fitrahnya. Seterusnya, apabila hati seseorang telah tergoda dan matanya telah tertutup dengan bayangan kelezatan hawa nafsu dan syahwat, maka ketika itulah manusia akan melupakan Tuhannya, sehingga ia berani membuat maksiat yang mengakibatkan satu titik hitam telah tumbuh di lembaran suci fitrah yang ada di dalam hatinya. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, bila manusia ni sudah termakan dengan hasutan iblis, dia akan apa? Dia akan otomatik lupa kepada Allah Subhanahu wa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Iblis tiup dah dalam hati dia ni. Iblis tiup dah dalam hati dia. Bila kawan dengan Datuk, bukan Datuk di Malaysia, Datuk Tangli di Hong Kong, Malaysia baru. Bila kawan dengan Datuk boleh dapat projek buat Datuk Raya, kalau Datuk itu tak bagi, bila tunggu usul dah. Ni bahasa orang lama, tunggu usul dia. Ni bagi rasuah dia, nanti dia bagi apa dia. Masya Allah. Bila kawan dia ni jendih dia berjalan, bila kawan dengan Datuk Seri ke, Tan Seri ke, Datin ke, Tan Tintun ke, kok boleh mah ke, lubung mah ke apa. Masya Allah. Ni jendih punya Allah. Kita pun nampak syoknya bila dapat projek ni, nak pergi kasino di Los Angeles, Amerika. Masya Allah. Pasal apa? Iblis duduk tiup dah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Sebab tu Nabi pesan kepada Abu Dhar Al-Ghifari,
Saya selalu sebut di tempat kuliah saya ni, tempat yang saya duduk pergi kuliah lah, mudah-mudahan dengan pesanan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari dapat diterapkan oleh kita penduduk qaryah apa ni, kampung timur ni, di Pengatampoh ni. Mudah-mudahan dengan semangat ataupun wasiat yang Nabi bagi kepada Abu Dzar, kita boleh buat dalam hidup kita. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang cukup kasih kepada Nabi SAW. Ini terbentuk pada malam ini. Satu hari Abu Dzar dia masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Dia masuk di Makkah, dia jumpa Nabi. Nabi tanya dia, "Man anta?" Siapakah kamu? "Who are you?" Siapa kamu? Maka jawab Abu Dzar Al-Ghifari ataupun Jundub bin Junadah, nama dia. Dia kata, "Aku adalah Jundub bin Junadah ataupun Abu Dzar Al-Ghifari." Bila Nabi dengar, dia kata dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi terus kata, "Rahimallahu laka ya Abu Dzar." Allah sayang, Allah rahmati kamu wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Kerana apa? Pada zaman dahulu bila sebut belakang dia ada Al-Ghifari, maka sudah kita ketahui bahawasanya dia ni semua jenis adik-adik penyamun kakak. Masya Allah. Semua main daripada kelompok penyamun penyangak besar hak jenis 24 orang kakak ni, geng Al-Ghifari. Sehingga kan para ulama bagi tahu, kalau kita berdagang lalu depan kampung pokok Ghifar, kompong sedekah, kata ulama, sedekah ni bukan berlebar, sedekah dah kena opak mereka ya. Masya Allah, punya jahat pokok Ghifar. Tapi Allah campakkan hidayah masuk dalam diri Jundub bin Junadah, dia beriman dengan Nabi SAW. Maka satu hari Nabi pesan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, aku nak pesan kepada kamu 7 benda." Masya Allah. Nabi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari 7 perkara. Mudah-mudahan kita boleh guna dalam hidup kita. Yang pertama, Nabi kata, "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, ketika mana kamu hidup menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah, yang pertama, kamu hendaklah sentiasa bergaul, sentiasa berkawan dengan orang-orang yang susah, dan kamu kena tawadhu, rendahkan diri kamu ketika mana bersama dengan orang-orang yang susah." Masya Allah, ini Nabi ajak kita. Nabi tak bagi kita sombong dengan apa? Dengan manusia, apatah lagi sombong dengan Allah. Nabi tak bagi. Kerana apa? Kerana apa ada kat kita semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Rabbani dah banyak kita lama dah arwah almarhum Ustaz Asri Ibrahim, Masya Allah, banyak lama dah. Mana milik kita tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. InsyaAllah album saya 290 orang. Dia hakak dah, tak ada hak milik kita, semua Allah punya belakang. Masya Allah. Macam tu juga Iwan Syahman, hak dandut regi-regi dulu. Masya Allah. Dia buat lagu supaya kita ni insaf, jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah gunung yang indah, lihatlah gunung yang tinggi, Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, semuanya Allah yang punya. Apa tu? Lahari dia sebut apa? Lihatlah Aiman yang handsome, Subhanallah, itu Allah yang punya. Itu saya tambah ya. Masya Allah. Dah tambah, semua Allah punya. Sebab tu Nabi pesan, bila duduk dengan orang susah, jangan duduk sombong dengan mereka. Masya Allah. Boleh menantu baru kerja, Masya Allah, tabarakallah, bawa kapal terbang, bawa apa? Kapal terbang Asia nya, kan? Everyone can fly, semua boleh terbang, Masya Allah. Apa dia duduk sembang dengan kawan dia ni orang susah. Sikit dia ni pasal kawan dia orang susah, orang kita. Dia kata, aku ni menjauh apa? Boleh nantu pilot dia kata, merata dia buat pi, Masya Allah. Merata dia buat pi, Masya Allah. Dia buat pi Rusia,
dia buat pergi Sweden, dia buat pergi Mongolia, dia merata, dia buat pergi. Masya Allah, dia layak depan kawan dia yang susah. Apa perasaan dia? Syoknya dia pergi terbang sana, terbang sini, terjun sana, terjun sini. Aku tak boleh pergi mana. Masya Allah, dia sakit hati yang kita. Dan kita cerita pula abang Liman hang dia tentu ni padi, jadi dia beli gelang durian sama usah gelang kapai. Dia kata tu dia punya pembohongnya. Kawan kita surat benang pun tak ada, surat rantai mah pun tak ada, kita dah cerita rantai mah dekat dia. Jangan ni Nabi larang. Masya Allah. Yang kedua, Nabi pesan kepada Abu Dhar, rendah-rendah ni. Nabi pesan, wahai Abu Dhar Al-Ghifari, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, iaitu pada kena lihat orang yang lebih susah daripada kamu, jangan lihat orang yang lebih kaya daripada kamu. Masya Allah. Bila tengok orang yang lebih kaya, kita akan terikut dengan perangai iblis. Dia akan tamak kepada dunia. Kita ada motor, tengok kawan kita beli Kawasaki apa lagi 600 cc, kita pun nak beli sama. Masya Allah. Kawan kita bawa kelak Toyota Viva apa Toyota mana Viva, Toyota Viva. Masya Allah, kita pun nak tukar nama. Dia tu pembohong yang sedar. Kawan kita tukar hanu, kita nak tukar. Kawan tukar langsiang, kita pun langsiang nama dia. Masya Allah. Pasal apa? Duk tengok orang hak lebih kaya. Tapi Nabi pesan, wahai Abu Dhar, tengok orang hak lebih susah daripada kamu. Bila kita tengok orang yang lebih susah, kita akan dapat rasa, oi kawan aku dia tak ada motor, lagu ni kan rasa dia jalan kerja 100 km dia jalan letihnya. Aku ni ada motor EX5 tahun 65 zaman Piramli lagu dulu boleh juga jalan. Alhamdulillah. Pasal apa? Tengok orang lebih susah. Ya, kita ada anak 5 orang, seorang anak kita tak apa nak jadi Jerman apa semua, tapi kita dah tengok kawan kita hak lebih hebat, anak dia 5 orang semua jadi pilot belaka. Masya Allah. Maka apa? Kita akan jadi sahabat ni, anak aku ni seorang ni tak boleh pakai apa semua. Kita akan kata ke anak kita, pasal apa? Dia tengok orang hak lebih hebat. Tapi cuba kita tengok kawan kita, anak dia 10 orang, 10 jadi hantu raya. Masya Allah. Maka apa? Kita akan Alhamdulillah, Allah uji seorang. Masya Allah. Itu pada pesan daripada tengok orang yang lebih susah daripada kita. Yang ketiga, Nabi pesan, wahai Abu Dhar, jangan belajar minta kepada orang. Jangan belajar minta kepada orang selagi boleh kerja. Kalau dah darurat, dah tak boleh sangat, mintalah kepada organisasi yang bertanggungjawab Baitul Mal ke, pejabat zakat ke apa-apa, minta. Dan kamu tak mampu lah, tapi selagi mampu jangan minta kepada orang. Yang keempat yang disebut, wahai Abu Dhar Al-Ghifari, hubungkan silaturahim. Jangan gaduh, jangan gaduh kawan ni belah nu, kawan ni belah nu, kawan ni tak pegang, jangan gaduh. Itu tak belah dah. Kita semua ni nak masuk dalam syurga. Di akhirat dia tak ada teh pegang, semua nak masuk dalam syurga belakang. Maka hak hijau ke, hak biru ke, kelabu asam ke, kelabu TNG ke, duduk dalam masjid, jangan duduk sembang. Batu sembang bab ilmu, bab yang boleh menjamin kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Selesai masalah. Masya Allah. Ni dah hampa tu sah dah mayang belakang tu imam dulu lah. Tu imam dulu dia kata tak boleh mayang tak sah belakang dia. Tu dia pun tak sah. Masya Allah. Padahal dia mayang pun tak sah. Sebab Fatihah tak tu. Dia kata orang tak sah, dia pun tak sah sama. Maka apa? Kita bila tengok kawan kita yang tak apa-apa, bacaan dia tak apa ni elok ke, ataupun dia punya pergaulan dia tak apa ni elok, kita tegur bagi elok, jangan duduk hentam dia. Masya Allah. Sebab hentam menghentam, mencelak bukan akhlak Nabi SAW. Yang kelima, Nabi kata, wahai Abu Dhar, berkata benar walaupun pahit. Berkata benar kata hak tu, wahai Abu Dhar, jangan duk belok, duk jadi dagang. Duduk dengan datuk tu, kata sokong dia. Duduk dengan datuk ni, kata sokong dia. Duduk dengan tengah-tengah, kata dua-dua dia tak sokong. Masya Allah. Kata hak tu, Allah kata hak ni, kamu kata hak ni. Allah kata tak boleh, kamu kata tak boleh. Allah kata haram, kamu kata haram. Selesai masalah, wahai Abu Dhar. Yang jadi masalah orang kita, dia takut nak kata benar. Pasal apa? Dia takut sekali orang berancam dia. Masya Allah. Maka kita kena kuatkan kita punya semangat
kuatkan pendirian kita bila kita membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kamu bantu agama Allah, Allah bantu pula kamu. Masya Allah, kita hidup bukan kerana manusia. Kita hidup ni pasal Allah yang bagi kita hidup. Masya Allah. Orang yang ancam kita tu pun dia hidup bukan kerana dia berani dia bagi hidup. Dia hidup pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menghidupkan dia. Masya Allah, kata hak tu. Maka Abu Zar bila Nabi suruh dia kata betul, dia kata betul semua. Masya Allah. Yang pertama apa yang dia buat, satu hari dia tengok seorang wanita, seorang hamba Allah ni duk sembah apa? Duk sembah patung, nama dia Nadila. Bukan Nila, Nadila. Nila tu duk baju. Masya Allah. Yang patung ni duk kami, perempuan tu duk kami, hamba Allah ni. Maka gaya kau tu nak ayah, dia berdiri depan ni tengah-tengah. Masya Allah, hangat tak dia perempuan tu. Dia kata apa? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah menyembah satu benda yang tidak boleh mendatangkan kebaikan dan tidak boleh memudaratkan kepada sesiapa melainkan dengan kehendak dan juga izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kamu adalah sesat. Dia kata lagu tu, kawan ribut dah terus tengah mati. Masya Allah. Bagaimana? Ulil haqqa walau kana murran. Kata hak tu wahai Abu Zar, walaupun payah orang nak terima. Dan tu pertama. Yang kedua, satu ketiga bila dia masuk Islam dan dia kata wahai Abu Zar, baliklah ke kampung kamu, orang perlukan kamu. Dia kata ya Rasulullah, wallahi aku takkan balik ya Rasulullah. Selagi aku tidak mengisytiharkan keislaman aku di hadapan penduduk Makkah, pembesar Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Bila aku bagi tahu, baru aku balik ya Rasulullah. Dia pun balik pergi mana? Pergi di Ka'bah Al-Musharrafah tu dalam Masjidil Haram tu. Semua orang-orang bukan Islam duduk depan dia. Dia panggil, hei pembesar Quraisy. Dia buang tuan. Dia kata wahai pembesar Quraisy, wahai orang yang kufur kepada Allah, sesungguhnya aku adalah Jundub bin Junadah ataupun Abu Zar Al-Ghifari, nak menyatakan bahawasanya hari ini aku telah isytiharkan bahawasanya aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah mengesahkan Allah, aku telah mentauhidkan Allah, aku telah membesar-besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini aku nak menyatakan keislaman aku yang aku sudah mengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata terang-terang. Maka hak duduk tengok dia ni, mai dekat dia, labuh dia tengah mati juga. Masya Allah, punya hebat Abu Zar Al-Ghifari. Yang punya hebat Abu Zar Al-Ghifari. Tu sahabat Nabi dalam nak menyampaikan kebenaran kena ribut juga. Masya Allah, macam kita yang malam ni pun cakap lebih hidup dalam biasa tu. Pasal apa? Kata hati Abu Zar pun dia lawan juga kerajaan, tapi dia pun dah menyerah. Masya Allah, sahabat Nabi biasa dalam berjuang, masuk menyerah, pulang menyerah, masuk menyerah, pulang menyerah. Masya Allah, cuba biasa kepada orang yang berjuang di atas jalan kebenaran. Masya Allah. Yang keenam, Nabi kata wahai Abu Zar, bila buat kerja Islam jangan peduli orang kata. Bila buat kerja Islam jangan peduli orang kata. Pihak masjid buat ceramah, orang nak kata apa, pihak pergi dia. Ada setengah orang dia kata apa buat masjid, buat ceramah banyak kat ni, buat habis di masjid dia. Masya Allah, macam dia duk sedekah orang dia, berlambak yang orang duk. Masya Allah. Dia tak boh kat ni, jenis gaduh lena ni, jenis ni. Masya Allah. Lepas tu bila masjid buat kuliah, dia kata habis duduk masjid. Dia kata panggil orang apa, ustaz hak cengih-cengih juga. Dia kata Masya Allah, kutu pula. Bila ustaz keras, dia kata ustaz duduk dengan orang, bukan keras, suara keras tu lain. Keras ni duduk kata hak kesat, tubuh keras. Dia kata kawan ni sesat, oh kawan ni dia sokong ni sesat, hak tu tubuh keras, hak ni keras nama dia. Masya Allah. Macam ustaz Kusam baca Rudino, dia tak keras, dia keras, dia contoh tu dengar kan orang dia. Masya Allah, tu keras apa? Tu dekat orang dia, keras yang dekat ni lagi. Masya Allah. Dia kata ustaz ni keras, dia kata tak boleh bagi dia kata. Panggil
hak lembut pula, hak slow sikit tu. Ustaz ni lembut, dia dah ambil joget tu, tulis sikit, apa ambil ustaz ni. Dan kau nak ikut tu pula, Masya Allah. Dia nak hak ustaz, apa, hak yang slow, hak tak katuk atas hati hidung dia. Penama, dia, penampak dia. Masya Allah. Dia nak hadis tu, Masya Allah. Sebab itu dalam uslub dakwah kita tengok seorang sahabat Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tegas, dia jengih siapa hak lawan Islam dia kena nak kancung ya. Masya Allah, kena ada juga hadis tu. Cuba kita bayang, bapak-bapak bayang tengok anak kita 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, tak ada orang yang tegas macam Umar Al-Khattab. Agak-agak anak kita nanti dia kenal Nabi ke tak kenal, Masya Allah. Tak hak ada tegas zaman lah ni pun berlambak lagi hak tak kenal Nabi, apatah lagi kalau tak ada pelapis pendakwah yang jengih, yang tegas seperti mana sahabat Nabi. Na'udzubillah, anak kita tak kenal Nabi, na'udzubillah min dzalik. Apa dia buat kerja Islam peduli orang nak kata apa. Yang terakhir, wahai Abu Dzar, banyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di antara 7 pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari ataupun Jundub bin Junadah. InsyaAllah bulan depan kita sambung lain. Apa dia seterusnya, muka surat 10 selanjutnya. Selanjutnya apabila keadaan ini dibiarkan, bulan depan kita sambung pada umur kita jumpa insyaAllah. Dan seperti biasa, ibu dan bapa-bapa di belakang sana ada jualan aman. Jualan aman boleh dapatkan di belakang sana. Ada minyak wangi kasturi solah, harga-harganya 10 ringgit. Ada seluar pakai ni untuk lelaki 20 ringgit. Ada minyak zaitun pun ada juga 39 ringgit 9 kupang. Tapi oleh kerana ron harga minyak dunia ni 2 kupang, saya butuh sebenarnya minyak zaitun 9 kupang turun. Masya Allah, jadi wow. 9 kupang turun jadi 39 ringgit. Dan yang terakhir, ibu-ibu, bapa-bapa boleh dapatkan doa. Doa ni mungkin ada di belakang. Kalau tak ada pun doa ni ada lagi doa di antaranya kita buat buku mini, buku kecil tu doa daripada Al-Quran yang mana dipanggil doa Rabbana. Semua Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana min ladunka rahmah, semua dulu tu boleh ambil di belakang. Dan saya buat sikit yang dalam ni insyaAllah pastikan semua ambil seorang satu ke lebih pun tak puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma anqadtana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.